Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita syukuri dan kita sebarkan nikmat tersebut. Marilah sama-sama berniat iktikaf di rumahnya, moga-moga keberadaan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sambung kepada perbincangan kita yang lalu berkenaan dengan perkara-perkara yang baik semasa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Jadi seperti mana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Daripada zuriat Nabi Ismail itulah terbentuknya kabilah ataupun mereka, antara mereka yang mendiami Mekah. Setelah banyak kabilah-kabilah Arab mari ke Mekah untuk asalnya tumpang ambil air. Bila keluarnya mata air Zam-Zam yang penuh berkat tu, jadi orang-orang Arab ni antara mereka percaya bila adanya binatang-binatang yang mari di tempat tu, maka di situ ada sumber air. Disebutkan oleh para ulama, jadi ada burung-burung yang tumpang minum air di telaga Zam-Zam tu. Maksud tu tak telaga lagi mata air. Jadi bila mereka tengok ada burung, maka dia kata tempat ni ada sumber air. Lalu marilah kabilah-kabilah yang duduk di luar Mekah, kerana pada waktu tu Mekah adalah tempat yang kering, lembah yang kering, yang tidak ada pokok, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka mari membentuk satu masyarakat yang menduduki Mekah. Selain daripada penduduk yang mari situ, iaitu dua orang, Nabi Ismail dan juga mak dia Hajar. Dan mereka dua orang ni pun bukan daripada orang Mekah. Mari situ, Allah Ta'ala takdirkan keluar mata air di situ, orang yang duduk di luar daripada Mekah mari rapat dan membentuk masyarakat. Gitu. Dan seperti mana yang kita sebut pada kuliah yang lalu, bila mereka ni mari rapat ke Mekah, bergaul sama sendiri, dan ada di kalangan mereka ni yang luar daripada Mekah lagi mari ke situ untuk berlakunya perniagaan. Ini kedian sikit. Cuma nak sebutnya, bila masing-masing mari dengan kabilah masing-masing, dengan suku kaum masing-masing, maka setiap daripada mereka tu ada bahasa tersendiri. Ada bahasa tersendiri. Akan tetapi orang-orang Mekah yang utamanya ialah orang-orang Quraisy dan keluarga besar dari Bani Hashim memilih bahasa
yang terbaik untuk mereka gunakan. Gitu. Ini dari segi sudut bahasa. Jadi bila semakin besar Mekah ni, daripada tak ada benda jadi bandar metropolitan. Kalau istilah ini bandar metropolitan. Kerana apa? Kerana di situ berbagai-bagai berbagai-bagai sumber perniagaan makanan dan sebagainya orang bawa daripada luar. Hasil apa? Hasil daripada yang pertamanya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Taala, dan seruan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ikut ataupun sahut seruan Allah Taala untuk orang ramai ni mari buat haji di Mekah. Gitu. Tak. Baik. Setelah kematian Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun Nabi Ibrahim bukan penduduk tetap di Mekah, tetapi ajaran Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail tersebar di Mekah dan membentuk akhlak orang-orang Mekah ataupun mereka-mereka yang menduduki ataupun duduk di Mekah. Dan mereka terima ajaran Islam ni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mati Nabi Ibrahim, wafat Nabi Ismail, maka bila semakin jauh ada je Nabi ni ataupun ajaran Nabi ni, maka semakin renggang daripada ajaran hak yang dibawa oleh Nabi tersebut. Ini kita panggil sunnatullah dah. Gitu. Begitu juga dengan umat Islam. Tak. Bila jauh daripada ajaran Nabi, bila jauh dengan kewafatan Nabi SAW, maka semakin jauhlah penghayatan Islam di kalangan umat Islam. Gitu. Dan Nabi sendiri sebut dia, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun yang terbaik ialah kurun aku. Kemudian mereka yang berada di selepasku, dan kemudian mereka yang menuruti selepasku. Ini hadis Nabi SAW. Nak kabarnya semakin jauh daripada kenabian, semakin lalai ataupun jauh manusia daripada ajaran Nabi tersebut. Gitu. Sama juga yang berlaku bagi mereka-mereka ataupun orang-orang yang mendiami duduk di Mekah. Jadi asalnya mereka terima apa? Terima Nabi Ibrahim sebagai sebagai nabi, terima Nabi Ismail sebagai nabi, dan mereka fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan Allah Taala seru, maka ikutlah agama Ibrahim yang ikhlas, yang luhur, bawa agama Islam sebarkan di Mekah melalui Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tersebar ajaran tersebut, dan Allah Taala tambah lagi wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim tu ialah orang-orang musyrik. Apa maksud musyrik? Mereka yang menyembah berhala. Asalnya agama Islam. Asalnya agama Islam. Jadi macam mana boleh berlakunya masuk berhala ke tanah Arab ni? Antara yang disebutkan oleh para ulama ialah orang yang pertama masuk berhala ke Mekah ni ialah Amru ibn Luhai. Amru ibn Luhai ni dia daripada Mekah pergi ke Syam. Seperti mana yang kita baca dalam ayat Quran, rihlatash syita'i was-saif. Orang-orang Mekah ni rihlatash syita'i was-saif, mereka ni bermusafir keluar daripada Mekah pada musim sejuk. Ke mana? Ke negeri Yaman. Sebab apa? Negeri Yaman ni walaupun musim sejuk tapi kurang sejuk
berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi mereka keluar daripada Mekah pergi ke Yaman untuk apa? Untuk di Yaman dan sekitar untuk apa? Untuk ambil ataupun cari barang perniagaan untuk mereka bawa balik ke Mekah untuk niaga di tu. Dia bawa makanan, dia bawa barang-barang daripada Mekah pergi jual ke Yaman. Daripada bila dia nak balik, dia borong barang-barang daripada Yaman bawa balik ke Mekah. Gitu, nampak tak? Keluar masuk sistem ekonomi mereka. Lepas tu waktu musim sejuk, bila masuk musim panas, rihlatas syita ni sejuk, wasaif musim panas. Musim panas gimana? Musim panas pergi ke Syam. Kerana apa? Kerana di Syam ini walaupun panas tetapi tak sepanas di tempat lain. Gitu. Jadi mereka bawa barang-barang daripada Mekah jual ke Syam. Syam ni kalau kiranya Syria sekarang. Dan sekitarnya. Lepas tu bila nak balik, borong barang daripada Syam bawa balik ke Mekah. Gitu. Jadi Amru ibn Luhai ni pergi ke Syam. Dia tengok ada orang yang sembah berhala. Dikatakan bahawa orang yang sembah berhala itu ialah cicit kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nama dia Imlaq. Lalu dia pun tanya, "Ma hadhil asnam allati arakum ta'budun?" Apa benda ni berhala yang aku tengok mu duk sembah ni? Lalu mereka berkata, "Hadhihi asnam na'buduha nastamtiruha fatamtiruna." Berhala ni kami sembah dia, dan bila kami minta hujan, fatamtiruna. Bila minta hujan, turun hujan. Minta dengan dia, minta dengan berhala ni. Bila kita minta hujan, turun hujan. Wa nastansiruha fatansiruna. Kalau kita perang, sebelum perang tu minta dengan berhala ni supaya bila beradak dengan musuh kita menang. Fatansiruna, maka dia beri kemenangan kepada kita. Lalu Amru ibn Luhai kata, afala tu'tunani minha sanaman fa'asiru bihi ila ardil arabi faya'buduhu. Dia kata, boleh tak memberi aku berhala ni sutik, aku bawa balik ke negara Arab aku ni, faya'buduhu, untuk supaya apa? Supaya mereka boleh sembah berhala ni. Dia tengok di negara Syam tu, lalu dia buat balik. Lalu orang-orang Syam beri dia seputung kayu ni yang disebut sebagai Hubal. Hubal, nama kepada berhala. Lalu dia pun bawa balik ke Mekah. Lalu dia bubuh di khalayak ramai dan diam dia. Dia sembah dan ajak orang lain sembah. Bukan setakat sembah, wa ta'zimihi, wa amarahu bi'ibadatihi wa ta'zimihi, dan suruh orang-orang ramai ni sembah berhala ni, wa ta'zimihi, dan mengagungkan berhala tersebut. Asalnya buat putung kayu balik daripada Syam, dia sembah berhala tu depan orang ramai, lepas tu dia ajak orang lain. Kerana apa? Hujah yang sama, iaitu bila minta hujan, turun hujan. Bila minta pertolongan, siapa pertolongan. Gitu. Tak. Dan kalau kita tengok selepas daripada beberapa zaman, beberapa waktu, Nabi SAW suruh dia, bila berlaku Fathu Makkah, pembukaan Mekah, tak berapa lama Nabi suruh siapa dia? Suruh
beberapa orang sahabat untuk gi pecah berhala. Tak, gi pecah berhala. Antaranya Khalid ibn Walid gi pecah berhala, acur lebu dah 2-3 kali gi pecah separuh. Nabi kata gi pecah lagi, dak pecah lagi, gi pecah dah. Nabi kata dak. Gi pula kali kedua, acur lebu katok, dak pecah. Balik Nabi tanya, pecah lagi? Sahabat kata pecah dah. Dak, ada lagi kesang. Pecah biar tubik habis yang ni, acur dah. Tiba-tiba masa tengah pecah berhala-berhala ni, lalu keluar asap. Rupa-rupanya dalam berhala tu bukan ada Tuhan, tapi jin, setan, hak yang menghiaskan benda-benda hak yang mereka minta. Minta piti boleh piti, minta hujan boleh hujan, dengan halah yang dilakukan oleh syaitan, dengan kehendak Allah Taala, dengan izin Allah. Tak, gitu. Maka sinilah asalnya masuknya sembahyang berhala di Mekah. Lepas tu, selepas pada tu berjalan zaman, berlaku pula satu kes, iaitu ada seorang nama Lata, ada satu lagi nama Uzza. Tak, dua orang dikasih. Lepas tu nak nikah, mak ayah dak beri. Bila nak nikah dah boleh, lalu dua-dua orang minum racun. Ada satu riwayat kata minum racun, ada satu kata bunuh diri, mati dua orang. Tamu nikah sangat, bunuh diri. Jadi nak memperingati kisah sedih ni, lalu mereka buat patung untuk memperingati. Kita kata tugu lah. Tugu. Kalau Malaysia ni ada tugu negara tau. Ni ada tugu memperingati kisah sedih ni. Tak. Konon-konon cinta abadi, konon-kononnya. Tak. Bila habis satu generasi, naik generasi lain pula. Beberapa generasi, last sekali mereka sembah Lata, berhala Lata dengan Uzza. Ini beberapa sebab mengapa sembahyang berhala ni masuk ke tanah Arab. Asalnya tak ada berhala. Gitu. Jadi walaupun kat mana kita nak sebut ni, walaupun mereka ni sembah berhala, tetapi kesan daripada akhlak ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ajaran yang disebarkan oleh Nabi Ismail, masih ada lagi berbekas dalam beberapa orang ataupun beberapa kelompok manusia dalam masyarakat Mekah. Dalam masyarakat Mekah ni ada lagi orang yang mengamalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Antaranya Nabi SAW. Dan ada lagi mereka yang mengamalkan ajaran apa benda panggil agama Nabi Ibrahim ni. Agama Islam ni antaranya ialah Qis bin Sa'idah Al-Ibadi. Dan antaranya juga ialah Ri'ab Ash-Shanni, dan satu orang yang masyhur ada dalam sirah Nabi SAW, nama dia Buhaira. Satu ketika kita akan sebut pasal Buhaira ni. Ada pendeta yang berada di Syam. Dia beritahu kepada pak saudara Nabi SAW bahawa suruh balik Nabi SAW segera ke Mekah. Jadi ada orang yang masih lagi mengamalkan agama Nabi Ibrahim AS, agama yang dibawa oleh Nabi Ismail. Jadi orang-orang ni masih lagi ada, dan bekas-bekasan akhlak yang dibawa oleh Islam masih lagi ada di kalangan mereka, yang dak minum arak. Dak minum arak.
dak cakap uduh, dak pernah berzina. Kerana apa? Kerana melihat akhlak hak yang ada diajar dia tok nenek moyang mereka dahulu yang memeluk agama Islam. Tak. Antaranya contoh macam apa benda panggil Allahumma salli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ni tak pernah sembah berhala, tak pernah minum arak dan tak pernah berzina. Ini antara tokoh-tokoh masyarakat yang masih lagi berpegang dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan juga ajaran Nabi Ismail alaihi salam. Jadi nak sebutnya ialah walaupun ada di kalangan mereka ni hak yang semua berhala, ada juga hak yang tak sembah berhala, masih lagi ikut ajaran Nabi Ibrahim, ikut ajaran Nabi Ismail. Jadi ada benda hak yang tu. Jadi walaupun mereka sembah berhala, buat umrah, buat haji ada lagi. Buat umrah, buat haji ada lagi. Hak tu peninggalan kesan daripada ajaran Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail. Tetapi mereka selewengkan dengan cara orang lelaki orang yang nak buat haji masuk dalam Masjidil Haram, tawaf kena bogel, tak pakai baju. Dah. Siang hari orang lelaki, malam orang perempuan. Dia reka dia. Tak. Tapi nak sebutnya masih ada lagi baki-baki ajaran yang baik, iaitu ibadat haji. Ada lagi orang yang benci dengan menanam anak perempuan sebagai sui ataupun sial bagi keluarga. Orang tak suka. Ada masih lagi orang tak suka dengan peminum arak, ada masih lagi orang tak suka dengan berzina dan sebagainya. Sebabnya zina di kalangan orang Arab pada waktu tu terlalu biasa. Nak khabar biasanya zina bagi orang Arab pada waktu tu, dia tak rasa malu sikit pun. Bila contoh katakanlah dia nak anak dan keturunan dia ni pandai manoh. Dia tak pandai manoh. Dia tak pandai belawang, tak pandai gocoh, tak pandai main pedang. Tapi dia nak anak dia ada bakat ataupun pandai belajar main pedang, pandai manoh. Dia pergi atar bini dia. Dia pergi atar bini dia ke rumah pahlawan hak yang pandai manoh, pandai main pedang ni, suruh bini dia zina dengan orang tu. Bila ngandung anak isteri dia bersalin, dia kata ni anak dia. Dengan harapan dia ada bakat memanah, ada bakat berlawan pedang. Bila ada bakat dah sikit dengan ayah dia ni, bila belajar sikit jadi pandai. Bila anak dia besar, suruh anak dia ni pandai manah. Anak siapa dia? Anak aku. Ni berat tak berat zaman tu. Masih lagi orang tak suka dengan penindasan yang berlaku di Mekah. Peristiwa berlaku zaman Nabi SAW. Jadi nak sebutnya benda-benda ni dalam keadaan orang sembah berhala lagi, tapi ada lagi orang yang beramal dengan agama ataupun peninggalan-peninggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi kat mana kita nak sebut tadi hak ni? Al-jahiliyatu ma kana fiha min baqayal hanafiyah. Dalam keadaan jahiliyah tapi ada lagi baki-baki tu. Kat mana kita nak pergi? Bila Nabi SAW masuk ataupun bawa Islam, maka ada mereka-mereka hak yang mengamalkan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS, lalu mereka dekat dengan Islam. Contohnya macam ke hak yang berlaku kepada Abu Bakar. Nabi cerita kepada Abu Bakar berkenaan dengan Islam, Abu Bakar terus masuk Islam. Dan Nabi kata
tidak ada seorang pun di atas muka bumi ni yang aku jumpa untuk ajak di Islam. Orang lain semuanya rorak-rorak belaka. Ada nak mikir dulu, ada khabar tunggu dulu, aku kena mikir dan sebagainya. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ni bila Nabi sebut berkenaan Islam, terima selalu. Tak. Jadi bila sebut kepada Abu Bakar terima. Tak. Bila sebut kepada sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, nama dia Allahumma salli ala Muhammad. Tak mari nama. Allahumma salli Muhammad. Tak apa. Nak sebutnya benda. Sepupu kepada Khadijah ni kata benda. Kalau aku berpeluang pada waktu masa, aku akan beriman dengan dia dan aku akan berperang dengan dia. Tapi benda, pada waktu tu Nabi SAW baru saja menerima wahyu dan tak tahu apa benda yang mari kepada dia tu. Lagi mungkin akan datang, kita akan sebut bila apa benda lagi, Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Nabi di gua apa? Gua Hira. Jumpa situ, pergi peluk. Iqra. Nabi kata ma ana biqari. 3 kali. Jibril kata benda. Jibril kata bacalah. Nabi kata aku dah pandai baca. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga barulah Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sapalah ayat kelima surah Al-Alaq. Lalu Nabi pun tembur lari, takut tang. Turun. Sebelum tu Nabi SAW rasa serabut duk tengok orang Mekah ni macam-macam pasal. Nak penindasannya, tipunya, tipu neganya, berzinanya, lepas tu terlalu mentakzimkan ataupun membesar-besarkan berhala. Nabi lari ke Gua Hira untuk bersendiri, untuk bukan sendiri pergi tidur tanah, bukan, tetapi beribadat atas tu. Bawa bekal, isteri dia bawa bekal, beri bekal 2-3 hari duduk atas dalam gua beribadat, habis makanan turun pula. Duduk sehari 2 dengan isteri dengan anak-anak, lepas tu naik pula. Sebab benda sekabut. Lepas tu bila Nabi SAW dapat wahyu tu, dia tak tahu lagi benda tu wahyu. Lepas tu turun, jumpa pula kali yang kedua, Nabi lari balik rumah, ketor. Esok tu Khadijah pun ajak Nabi SAW untuk pergi jumpa dengan sepupu dia. Waraqah bin Naufal. Baru bagi nama Waraqah bin Naufal. Dia ni pendeta yang beramal ataupun beriman, masih lagi beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dia kata, dia tanya macam mana makhluk tu. Nabi khabar gini. Nabi dia kata hadza namusul akbar allazi ata Musa. Ni ialah Jibril yang memberikan wahyu mari kepada Nabi Musa pada satu masa dulu. Lalu barulah Nabi SAW tahu bahawa dia didatangi oleh malaikat dan diberi wahyu oleh Jibril alaihissalam menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya hak tadi lah. Bila Nabi buat masuk, bila Nabi cerita berkenaan dengan Islam, ada lalu orang hak yang terima. Kerana masih lagi ada mereka-mereka yang mengamalkan agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi SAW berketurunan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ibnu Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan disebutkan bahawa Adnan ni ialah anak kepada Nabi Ismail, cucu kepada Nabi Ibrahim AS. Itu pertalian apa lagi nasab Nabi SAW berakhirnya di situ. Atas pada tu lagi tak tahu. Kerana tidak ada satu sanad ataupun apa lagi satu dokumen yang sahih yang boleh dipegang atas pada Adnan tu. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail, dan memilih Quraisy daripada Kinanah, dan memilih Hashim daripada Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Ada nak sebutnya ialah Allah Ta'ala memilih keturunan Nabi SAW ni dengan keturunan yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa dia? Abul Anbiya. Bapa kepada manusia, nabi-nabi dan rasul-rasul. Bapa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Daripada Nabi Ibrahim keluarnya Ismail dan Ishak. Daripada Ismail sampai keturunan, jalur keturunan dia sampai kepada Nabi SAW. Daripada Ishak keluarnya Yaqub. Daripada Yaqub keluarnya 12 orang anak. Daripada situ keturunan tersebutlah ramai hak yang jadi nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak. Gitu. Jadi pilihan Allah Ta'ala pilihan yang tepat. Dan tak pilih orang-orang hak yang sembarangan menjadi keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada hari 12 Rabiul Awal, pada waktu malam, hari Isnin, dan pada tahun gajah. Tahun gajah seperti mana yang kita tahu belaka lah. Tahun yang mana Abrahah menyerang Kaabah dengan bawa tentera bergajah. Ya, Abrahah ni dia deki dengan Kaabah. Bila dia pergi buat haji, dia kata apa orang pergi sangat padahal batu ni je. Benda pelik, benda hak hebatnya. Padahal dia tak tahu bahawa Kaabah dan juga Hajarul Aswad hak yang duduk situ tu bukannya bangunan biasa, bukannya batu biasa. Tetapi Allah Ta'ala yang suruh buat situ, maka ada himayah ataupun ada penjagaan daripada Allah Ta'ala bangunan tersebut, dan juga seruang yang diseru oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maha dia situ. Kalau kita sekali pun hak yang pernah pergi Mekah, siapa hak yang tak pernah bercita-cita dalam kepala dia nak pergi pula? Rasanya tak ada orang yang tak bercita-cita nak pergi pula. Masing-masing bila pergi sekali pasang niat, kalau aku ada piti, ada rezeki, aku nak pergi pula. Jahat setara mana dia pun akan ada niat tu. Sebab dia bukan sebab kotak bangunan tu, bukan kerana Hajar Aswad tu.
Dan bukan semua orang pergi Mekah, buat haji ke buat umrah boleh pergi kucuk Hajar Aswad. Tak. Bukan semua boleh pergi semayang di Hijr Ismail, bukan. Itu rezeki masing-masing. Tapi nak sebutnya ialah sebab apa manusia seorang Muslim ni bila dang pergi sekali terikat dengan rumah ni, dengan bangunan tu, dengan tempat tu, padahal tak ada benda pun. Bahkan kadang-kadang tu ada setengah-setengah tu hak yang mengalami pengalaman buruk. Tengah-tengah tawaf kena toreh, baju piti hilang. Tak, macam-macam hak yang berlaku. Tapi apa? Tapi orang tetap nak pergi juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jaga dan seruan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maha di situ. Abraham dah nampak ni. Jadi dia kata apa ni? Tak, padahal kalau aku buat Kaabah juga macam ke Mekah ni di tempat aku di Yaman, apa salah? Tak. Bila gitu dia pun buatlah. Buat Kaabah di Yaman. Tak. Buat Kaabah di Yaman. Tiba-tiba orang hok pergi situ tu bukan nak pergi tawaf, bukan nak pergi buat ibadat, tapi pergi dia. Pakat pergi berok belaka situ. Orang pergi berok situ. Buang najis mereka di situ. Nak lawang sangat Kaabah ambil. Sampai sekarang orang tapak Kaabah yang dibina oleh Abrahah tu, orang buang najis dan buang sapah. Jadi bila gitu Abrahah nak marah, lalu dia pun bentuk satu bala tentera. Dan dia kata kalau orang Arab ni biasa dah kalau pergi serang dengan kuda, pergi serang dengan unta biasa dah. Mereka ni biasa hadapi benda ni. Jadi nak serang Kaabah, yang pertamanya nak guna jentera hak yang besar yang boleh kali sepak acur lalu Kaabah. Tak. Jadi mikir-mikir orang Arab tak pernah lagi perang guna gajah. Penggunaan gajah di tanah Arab ni tak masyhur. Orang guna unta dengan kuda. Jadi dia pun cari gajah, buat pasukan dan bawa pasukan tu dengan menggunakan gajah. Jadi bila tahun tu berlakunya serangan Abrahah, maka tahun tu orang Arab panggil Amul Fil. Hari pula tahun dia tahun gajah. Sebab dia tahun tu Mekah diserang oleh tentera bergajah. Gitu. Mana sempena nama tahun. Sebab mereka ni orang Arab ni dia tak ada perkiraan tahun lagi pada waktu tu. Bulan ada. Bulan Muharram, Rabiul Awal tu ada dah. Tak. Tetapi tahun ni bilangan tahun. Kalau macam kita kalau dalam sistem Masihi ni, kalau kita tahu ni 2022. Tak ada bilangan tu. Jadi orang Arab guna sepena berlaku gini lah. Bila? Tahun gajah. Tahun gajah bila dah? 5 tahun lepas. Tahun gajah bila dah? 2 tahun lepas. Kira gitu. Inilah titik permulaan bila apa? Kalau kita tengok bilangan hijri kita ni 1440 apa 46 1443 hijrah. Macam mana tu bit 1400 tu? Kerana benda bila wafat Nabi SAW, wafat ataupun matinya Abu Bakar, jadi naik Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar atau banyak rombongan membuka untuk sampai ke Islam dengan cara pujuk ataupun dengan cara perang. Jadi bila berhadapan bila pembukaan ni banyak, jadi surat menyurat ni banyak masuk keluar ni banyak.
daripada Parsi, daripada Rom, daripada kerajaan tu, kerajaan ni. Jadi bila tengok ni, hak ni bila, hak ni bila. Hak ni bila, hak ni Rabiul Awal ke, hak ni Rabiul Awal ke, hak mana se? Contoh je. Jadi mesyuarat, hak ni kata nak start daripada awal, apa panggil? Mula-mula Nabi diutuskan menjadi Rasul dan sebagainya. Last sekali Sayyidina Umar beri pandangan yang pemutus, iaitu dengan memilih hari pertama Nabi SAW berhijrah, itulah hari ataupun permulaan bilangan tahun. Tapi Nabi bukannya berhijrah di bulan Muharram. Tapi ambil sempena permulaan tahun tu, iaitu tahun Nabi SAW hijrah, dan menggunakan memulakan dengan guna hak yang lama dah, iaitu bermula dengan bulan Muharram sampailah Zulhijjah. Gitu. Guna hak tu. Mulalah kita pun kira sampaikah ke hari ni. Nabi SAW disebutkan bahawa semasa mak dia ataupun mak dia Aminah tu tahu dia ni mengandung, dan Nabi SAW menjadi yatim pada umur 2 bulan dalam perut mak dia. Umur dia 2 bulan. Selepas dilahirkan, nak sebut sini sikit, macam-macam khurafat ataupun cerita-cerita dongeng yang dibawa yang dok sahih, cerita berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW. Ada hak yang sebut bahawa Nabi SAW ni bila lahir ni keluar cahaya daripada kemaluan mak dia. Ni benda-benda gini tambahan ataupun karut hak yang ditambah oleh mereka-mereka yang qassasin ataupun mereka-mereka yang suka bercerita ni. Tidak ada satu hadis ataupun asar yang boleh kita sandarkan yang sahih mengatakan perkara itu berlaku. Siapa kata maknanya Nabi SAW lahir pada waktu malam, keluar cahaya daripada kemaluan mak dia tu sampai ke malam tu macam ke siang. Molek-molek ada je reka. Ni masalah. Masalah orang yang suka nambah ni. Jadi tak ada benda yang boleh kita sandarkan. Dah kalau gelap pun jadi guna. Adakah mengurangkan kemuliaan Nabi SAW? Tak. Nabi tu tetap mulia dia tu. Cerah ke gelap ke siang ke malam ke atas bukit ke dalam rumah ke beranak, sama saja. Kerana benda Nabi SAW batang tubuh dia tu telah mulia daripada awal lagi. Telah mulia daripada awal lagi. Kalau kita tengok peperangan yang berlaku, nak kabarnya tubuh badan Nabi SAW mulia. Bila berlaku perang dia perang Uhud, Nabi darah tubuh Nabi ni, ada sahabat gejilat darah Nabi. Kalau kita manusia, darah Nabi ni, darah kita ni najis. Darah kita ni najis. Tapi darah Nabi, bila ada sahabat yang jilat darah Nabi, sebab apa? Nabi pernah bersabda, kalulah jatuh je setitik darah mana-mana Nabi ataupun Rasul ke tanah,
tepak tu akan dilaknat oleh Allah Taala. No. Nabi kata benda, sesiapa yang bersatu air liur dia dengan darah aku, maka tubuh dia diharamkan oleh Allah Taala neraka. No. Nabi SAW masa perang masa peristiwa Hudaibiyah. Tak, peristiwa Hudaibiyah. Bila dak boleh buat haji, kena sekat. Lalu sahabat-sahabat pun Nabi pun berkhemah di satu tempat nama dia Hudaibiyah. Tak. Bila dak lagi kena tahallul. Kena tahallul dan bayar dam. Tak. Antaranya kena gunting rambut ataupun kena cukur. Nabi suruh sahabat-sahabat tahallul, masing-masing tak ambil tahallul. Tak. Masing-masing tak ambil tahallul. Bila masuk dalam kemah, Nabi kata padahlah jeng lah puan ni. Tak, aku suruh, tak ada orang rasa, tak seorang apa buat. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, mudah je nak suruh orang buat. Cara macam mana? Caranya ialah Rasulullah gitu baik. Rasulullah tahallul. Rasulullah tahallul, kaki habis pakai ikut belaka. No. Bila Nabi keluar daripada kemah, Nabi tahallul bukan orang pakai ikut. Sebelum tu lagi, sebelum orang pakai ikut, orang pakai pergi berebut rambut Nabi ni. Berebut kutik rambut Nabi. Dan selepas tu sahabat-sahabat pakat tahallul. Okey, kat mana syahid dia sini? Dah siapa lagi? Satu peperangan Khalid Al-Walid radhiyallahu an perang. Masuk dah perang tu, berlawan tiba-tiba musuh ni nak catah kepala dia, dia pun tunduk. Tunduk kena topi dia. Tunduk kena topi pedang tu, kena topi, lepas tu kelecak. Khalid Al-Walid kata dia, nanti kejap. Nanti kejap. Ni nak libah dah ni. Khalid Al-Walid kata nanti kejap sabar dulu. Dia pun ambil dia. Ambil topi dia tu, dia pun buka dalam tu. Dia tengok, oh ada lagi. Dia pun tutup. Dia pakai semula, perang semula. Jadi bila tengah-tengah perang ni, musuh tu tanya. Dia kata, apa mu suruh aku berhenti tadi? Pelik kan? Dia kata, apa mu suruh aku berhenti? Padahal dia kata, kalau boleh kalau aku nak, aku boleh catah je kepala mu, tapi apa mu suruh berhenti? Dia kata, mu tahu tak dalam topi ni aku, dalam topi aku ni ada benda? Dia kata, dalam topi aku ni ada rambut Nabi yang aku kutip semasa peristiwa Hudaibiyah dulu. Nak khabar sahabat-sahabat memuliakan asal ataupun kesan daripada Nabi SAW. Sehingga kan musuh tu masuk Islam. Sebab dia pelik ni, orang sayang ke seseorang manusia, tak ada lagi dia pernah jumpa sampai tahap maknanya rambut je hak jatuh, tapi masih lagi jaga, takut benda buka, tengok ada lagi, baru lega. Ni sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nak sebutnya hak tadi. Tak. Tubuh badan Nabi ni suci dan benda, maknanya mulia daripada awal lagi. Tak perlu kepada tambahan-tambahan yang lain. Tak kata dia keluar cahaya daripada kemaluan mak dia lah, apalah macam-macam biasa. Tak, ni rekaan hak yang kita tak sepatutnya percaya dengan perkara tersebut. Nabi SAW dilahirkan pada waktu malam oleh ibu dia, dan selepas tu disusukan oleh orang lain. Ni kita akan sambung semula, cuma nak sebut sikit-sikit ni. Disusukan oleh orang lain, diberikan, lepas tu dikembalikan semula kepada mak dia. Lepas tu bila mak dia meninggal, Toki dia jaga. Bila Toki dia meninggal, pok saudara dia yang jaga sampailah
pak saudara dia meninggal dunia. Gitu. Jadi ringkasan yang kita sebut tadi tu, insya-Allah kita akan sebut semula dan bincangkan semula pada masa yang akan datang, insya-Allah, sekiranya Allah Taala izinkan kepada kita. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.